أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah beri dan bekalkan buat kita pada malam penuh barakah ini, dapat kita bertemu di Dewan Baitus Salam ini untuk sama-sama kita menampakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dengan kita menambah kredit ataupun menambah nilai baik dalam diri kita dengan kita menopap ilmu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla permudahkan urusan kita dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita mulakan kelas, pengurus kita Abu Talhah, pengurus Baitus Salam, menyatakan pada saya untuk menyampaikan pada kalian supaya untuk terus kita patuh SOP, pakai mask, kemudian kita jaga penjarakan kita kerana ada pihak polis yang buat lawatan ataupun meronda di bangunan sebelah dan kita risau jika berlaku rondaan di sini pula. Dalam kondisi kita tidak berjaga-jaga, maka takut-takut kita akan ditimpa hukuman dan semacamnya. Taib, jadi insya-Allah sebelum kita baca Al-Quran Al-Karim, saya suka nak kita semua adakan ulangan untuk kita sebutkan urutan huruf hijaiyah terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada buku tajwid kita, supaya kita dapat cara sebut yang betul insya-Allah. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama walaupun tidak ada dalam buku, tinggal lagi ikut sahaja. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. Alhamdulillah. Kalau saya suruh baca tanpa tengok buku boleh kot? Alif sampai ya tu ingat tak? Boleh tak? Mahathir boleh cuba? Alif sampai ya, silakan. Bismillah. Panjang sikit. Zal, ضاد ظاء قاف ha. Barakallahu fiik. Bagus sebutan tebal dan nipis. Abang Zul, fadal. Sin, jangan muncung mulut. Shin, ضاد,
Barakallahu fiik. Ada soalan? Tak ada. Cuma tinggal tadi ghain tadi. Terbaikan ra, ghain. Ghain. Okey, barakallahu fiik. Abang Ridwan, fadal. Alif, Hmm. ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, ta, Ain. ain, Hmm. ghain, Bagus. ba, Hmm. qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya, Waw. waw, Hmm. Hamzah. hamzah, ya. Barakallahu fiik. Insya-Allah. Syai. Bunyikan qalqalah. Sad. Hmm. Ghain. Hmm. Mim. Ada huruf-huruf macam tak berapa bunyi hamzah kat belakang tak? Tapi tak apa, insya-Allah yang penting ikut turutan. Kak Noh, fadhali. Hmm. Bukan kaf, qaf. Barakallahu fiik. Iti. Alif, Hmm. ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, Dal. dal, Hmm. zal, Zal. zal, Hmm. ra, zai, shin, Kazai. Zai. zai, Hmm. shin, Shin. Betul. sin, shin, sad, dad, ta, ta, ain, ghain, Ghain. ghain, Bukan di atas ghain, tak betul. Ghain. ghain, Ha. ba, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, Waw. waw, Ha. ha, hamzah, ya, Laju. Hamzah. hamzah, Ya. ya, Alhamdulillah. Tiba-tiba hati jadi sayu. Sebab tak ada orang yang suara paling kuat baca hari ni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ghafarallahu lahu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kenapa kita minta buat ulangan huruf hijaiyah supaya tak lain dan tak bukan kita dapat fadilat baca satu huruf 10 kebaikan yang Nabi SAW nyatakan, dan dalam masa yang sama kita buat ulangan supaya dapat menyebut huruf ini dengan sebutan yang tepat, supaya bila kita baca Al-Quran Al-Karim bacaannya jadi makin betul. Baik. Jadi sekarang buka buku tajwid kita. Hari ini kita sambung pada muka surat 46, yang mana hari ini kita dah sampai semacam yang Syahir bagi tahu hafizahullah taala, hukum bacaan ketiga iaitu al-izhar, dan dia masih duduk dalam hukum ataupun tajuk besar hukum mim sukun. Kalau dahulu kita telah pun selesai nun bersabdu dan juga mim bersabdu, maka hukumnya bernama apa? Dalam bahasa Arab, mim sabdu, nun sabdu. Tanwin. Ha? Tanwin. Wajibul ghunnah. Sampai bila-bila, bila nun ada sabdu, bila mim ada sabdu, maka dia akan jadi wajibul. Apa maksud wajib? Mesti. Ghunnah sampai bila-bila kena dengung. Berapa harakat Mahathir nak kena dengung? 3? 4? Iti berapa harakat nak dengung?
Oi, dahsyat tu. Masya-Allah. Itu yang Taranum punya jawapan tu. So, 2 atau 3. Dengung ni 2 atau 3. Kalau 2 minima, kalau 3 selamat. Ingat tu. Inna amma. So kalau 3 selamat. Kalau 2 takut 1.8, 1.7 dia tak pergi. Jadi tak kena dia punya KPI tersebut. Jadi ada lebih baik kita pergi 3. Baik, so itu pertemuan yang lepas punya perbincangan. Maka hari ini kita masuk kepada hukum mim sukun pada muka surat 45, yang mana kalau mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah ini akan keluar 3 hukum. Yang pertama ikhfa, yang kedua idgham dan yang ketiga izhar. Maka hari ini kita akan masuk yang ketiga dan yang terakhir, iaitu al-izhar. Baik, tengok. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain daripada ba dan juga mim. Sebab bila mim mati bertemu dengan ba, dia akan jadi hukum dia apa, Syahir? Iqlab. Aduh. Mim mati bertemu ba jadi ikhfa syafawi. Baik, apa maksud syafawi? Bukan syafawi Rasid, dia dah terbang pergi Portugal lah, bukan cerita pasal dia ni. Ni syafawi. Tadi safawi, ni syafawi. Bibir. Jadi hukum mim bila bertemu dengan 28 huruf ni, dia merupakan akan menjadikan hukum dia kebibiran. So, mim mati bertemu dengan ba akan jadi ikhfa syafawi. Apa maksud ikhfa? Ingat lagi Abang Dia boleh tanya-tanya gini. Tak, memang nak kena tanya-tanya gini. Supaya dia ingat, kita ingat. Abang Zul, mim mati bertemu ba jadi apa? Ikhfa. Ikhfa masuk-masuk, ikhfa masuk sembunyi. Sebab tu ada kesalahan jelas, ada kesalahan tersembunyi. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Baik, jelas. So, ikhfa menyembunyikan. Bila mim mati bertemu ba, bunyi dia seakan-akan yang entah sebut tadi, iqlab. Sama ada kita letak sahaja bibir ataupun ada renggangan sedikit. Baik. Baik, buka balik muka surat 45 dan kita tengok contoh dia dan kita sebutlah bila mim mati bertemu ba. Saya sebut mim mati bertemu ba tadi kan? Sebut amantum billah. Sebut okey, nun mati bertemu tak dekat amantum tadi tu. Hukum dia apa, Kak Noh? Ikhfa apa? Ikhfa apa? Ikhfa haqiqi. Jelas tak Iti? Bila nun mati bertemu tak, dia jadi ikhfa hakiki. Bila mim mati bertemu ba, nama dia ikhfa apa, Abang Zul? Syafawi. Mana dia boleh ingat? Senang je, senang. Pasal mim mati bertemu ba, satu huruf je. Dia jadi ikhfa syafawi. Baik, kita buka muka surat 46 dan kita tengok kalau mim mati bertemu mim, dia akan jadi idgham syafawi. Dia ada satu je huruf bila mim mati bertemu dengan mim. Dan malam ni kita sedang memperbahaskan tentang hukum mim sukun. Bila dia bertemu dengan ba, jadi ikhfa syafawi macam kita syarah tadi. Kalau mim mati bertemu dengan mim, dia jadi idgham syafawi. Idgham maksud apa, Mahathir? Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Idgham tu apa? Iti? Dengung. Memasukkan. So, gunnah tu dengung. Idgham, baru macam Abang Ridwan kata tadi. Masukkan. So, dekat sini, mim yang pertama masuklah dalam mim yang kedua. Kita tengok contoh dia. Kita sebut sama-sama. Ya'idukum maghfirah. فأنقذكم منها وهم مهتدون وبينهم ميثاق. So bila nama isu dia masuk, makanya masuk sungguh-sungguh lah. Bibir kita tu jadi boleh. Wahum, hum tak ada lagi dah, wahu tak ada lagi dah, ataupun tak letak wahum, tak, wahum muhtadun. Sebut. Maka selesai ikhfa syafawi, selesai apa tadi, idgham syafawi, ataupun nama lain dia adalah idgham mithlain ataupun idgham mimi. Baik, jadi kita sambung pada hukum bacaan yang ketiga. Bila mim mati bertemu selain daripada ba, selain daripada mim, maka apa yang berlaku?
Iaitu huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab yang baki terdiri daripada 26 huruf, sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah, maka hukum bacaannya adalah izhar. Izhar maksud dia apa pula, Syahir? Jelas dan juga terang, iaitu wajib menyatakan sebutan huruf mim sukun daripada makhrajnya serta tanpa ada dengung. Sifat dengungnya tidak diperpanjangkan sampai 2 harakat, hanya mengekalkan kadar dengung yang sedia ada padanya. Dia juga dinamakan izhar syafawi, artinya izhar kebibiran, sebab dia dinamakan izhar kebibiran kerana perimbangan dengan makhraj huruf mim yang keluar daripada 2 bibir. Baik, jadi jelaslah bila kita bertemu mim mati bertemu 26 huruf ni, dia punya bunyi mesti jelas. Kita kalau tengok teori macam ni, kita akan pening. So bila kita tengok kepada praktikal, baru kita akan jumpa solution dan kita nampak cara baca yang betul. Sebelum kita tengok pada contoh dia, kita lihat pada peringatan. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf izhar fa ataupun waw, maka hendaklah dia diberi perhatian kerana tanda sukunnya dinyatakan dengan lebih jelas kerana dikhawatiri terjadi ikhfa mim sukun kepada fa ataupun waw, di mana makhraj fa sangat berhampiran dengan makhraj mim dan makhraj waw bersamaan dengan makhraj mim. Jadi tengok baik-baik, dengar baik-baik. Fa dengan waw ni huruf-huruf yang melibatkan apa, Syahir? Bibir. Sebab kalau kita tak ada bibir, kita tak boleh sebut fa. Tak ada bibir, tak boleh sebut huruf waw. Begitu juga tak boleh sebut huruf mim. Jadi disebabkan itu, kena hati-hati. Jelaskan bunyi mim, baru sebut fa. Kita tengok contoh dia kejap lagi. Sekarang kita tengok contoh dulu. Jim dan semacamnya. Sebut sama-sama. Kana lakum jazaa. Eti, mim mati bertemu apa tu? Bertemu jim. So, kita kena baca mim tu dengan dengung ke jelas? Jelas lah. Sebab apa dia jelas? Sebab dia izhar. Dia bukan bertemu mim, dia bukan bertemu ba. So, sekarang dia temu jim. Wa antum zalimun. Mim mati bertemu apa? Za. Berapa kalimah kat sini? 2 kalimah. Kan? So, masih lagi dalam 2 kalimah lah. Am tas'aluhum kharja. So, ada 2 kan huruf dia bertemu. Mim mati bertemu ta, mim mati bertemu kha. Tapi dia nak bagi contoh kat kita ni huruf kha lah. So, jangan pula kita bagi baca am tas'aluhum kharja. Walaupun agak-agak bunyi nak sedap, tapi tetap salah. Cara mudah dia satu lagi, Abang Ridwan, Kak Noh, Abang Zul. Kalau kita nak tahu dia izhar syafawi ataupun tidak, atas mim mesti ada tanda So jelaslah. Bila kita nampak atas mim ada tanda sukun, sampai bila-bila kita kena baca je. Kalau kita tengok mim mati bertemu ba tadi, ada tak sukun? Mim mati bertemu mim, ada tak sukun? Tak ada. Jadi itu secara kita panggil apa? Bukan teori, dia punya point-point dia lah. Maksudnya cara nak tengok apa? Formula dia. Kalau nampak mim ada sukun, jelas. Kalau nampak mim tak ada sukun, dengung. Fa innahum ghairu malumin. Mim mati bertemu apa, Kak Noh? Ghain. Anja'akum dzikr. Hum fiha khalidun. Yang ni kita biasa jumpa dalam Quran kan. Jadi saya yakinlah orang takkan baca hum fiha salah. So one step sahaja. Innahum salun nar. Au hum qailun. Baik, contoh-contoh izhar mim sukun bahagian kedua ada 18 huruf. So baki kepada 8 huruf tadi, ada 16 ni lagi lah. Sekarang kita temu dengan huruf hamzah. Kita baca sama-sama. Falahum ajruhum az-zam'anu. Apa beza dia?
Dia nak cerita kat kita, mim mati bertemu hamzah dalam satu kalimah, mim mati bertemu hamzah dalam dua kalimah. So jangan kata kalau satu kalimah kena dengung, dua kalimah tak payah dengung. Tak. Satu atau dua kalimah wajib dengung. Boleh. Yamtarun. Am tas'aluhum ajra. Ni mim mati bertemu. Bawah dia pula. Lahum thiyabum min nar. Mim mati bertemu. Amthalukum. Dzalikum hukmullah. Yamhullah. Mim mati bertemu. Okey. Eti, entah seorang je baca. Mim mati bertemu dot atas sekali tu. Cuba. Bismillah. Kena panjang ke dol tu? Yang panjang pada lu. Dol tak payah panjang. Dallu. Ambil balik. Iz ra'aitahum dallu. Laju. Dallu. Bagus. Satu kalimah. Boleh. Au amdiya. Okey, bagus. Maksudnya tak dengung, cuma nak harap entah kawal pada bunyi huruf hamzah, jangan naik kat hidung. Am, tak nak. Au amdiya. Bagus. So hamzah keluar dekat mana Iti? Sini tu mana? Bagi tahu. Kerongkong, bahagian atas, bawah, tengah. Tengah akan keluar ain dengan ha. Atas ke bawah sekali? Atas sekali keluar kha dengan ghain. Bawah sekali. Ini betul-betul hentam ni. Tak apa. Boleh. Sebab tu kena tanya. Baik, hamzah keluar dekat bawah sekali kan. So bunyi dia dengan apa? Sebut. Tu ha bulat pun keluar kat bawah ni. Jadi bila kita sebut dia punya bunyi mesti dia bukan bunyi amdiya. Bukan amdiya. Jangan pakai hidung punya, pakai bawah punya. Barakallahu fiik. Baik, Mahathir, nombor huruf ta. Ba kena bunyikan qalqalah. Bagus. Panjang. Okey, syukran Abang Zul. Ain. Dengung. Ain keluar kat mana? Hidung. Baru bagi tahu tadi. Kerongkong, atas ke bawah ke tengah? Tengah. So bunyi dia bukan innakum aidun. Kenapa kita tak baca ul ataupun il? Kenapa Abang Zul tak baca ul jama'an? Kenapa Abang Zul tak baca il jama'an? Kenapa Abang Zul baca al jama'an? Sebab apa? Huruf ketiga baris atas tak kena mengena. Ingat baik-baik, asal huruf ini ada alif lam. Sampai bila-bila dia akan baca al. Sebab tu kita baca Fatihah alhamdulillah. Kita tak baca ulham, kita tak baca ilham. Itu jawapan yang paling betul. Tapi kalau contoh Abang Zul nak tengok huruf ketiga tu baris atas ataupun baris bawah, kena tengok hamzah tapi lepas dia tak ada lam. Hamzah wasal tu. Izhab. Kan? Lagi apa lagi contoh dia? Izhab. Lagi ud'u. So tengok huruf yang ketiga. Kalau baris depan kita bacalah ud'u. Kalau huruf ketiga baris atas ataupun baris bawah kita bacalah bawah. Izhab. Dia takkan boleh baca azhab. Kalau kita baca azhab, dia akan ada hamzah dekat atas batang alif tu. Boleh tak? Baik, siapa? Abang Ridwan? Kaf?
Baik, kuntum berapa harakat? Dua paling kurang. Baik, barakallahu fiik. Tadi isu dia dekat mana tadi? Mim mati bertemu? Mim mati bertemu? Shin? Kaf. Hilang terus. Syai buka mushaf belakang baca contoh. Huruf dal. Masuk. Darussalam. Betul ke? Baik, ingat huruf dal, huruf tebal ke huruf nipis Abang Zul? Nipis, jangan baca do. Da, lembut. Lahum darussalam. Sambung, bismillah. Bihamdi rabbika. Huruf ha tak tajam. Ha keluar kat mana? Atas mana? Atas rengkung. Rengkung apa? Ke atas ke tengah? Tengah. Barakallahu fiik. Kak Noh? Silakan mana-mana. Wamraati, huruf ra keluar kat mana Kak Noh? Ra, kerongkong ke, hidung ke, lidah ke, bibir ke? Lidah. Okey. Lidah bahagian hujung ke, tengah ke, pangkal? Gigi bawah? Atas. Ada langit atas. Dan sifat huruf ra dia kena tikrar, itu dah ra. Ada kena mengena dengan bibir tak Syai? So kena muncung ke tak? So contoh dekat sini, fazaduhum rahaqa. Sebut. Jangan bagi baca rohaqo. Qa pun tak kena juga. Rohaqo tak betul. Rohaqo. Baik, Eti ulang balik. Huruf zai fi qulubihim. Bawah dia. Zau. Laju je. Zaighun. Lagi sebelah dia. Mim mati bertemu apa ni? Huruf zai keluar kat mana? Bagus buat macam tu supaya dapat tahu kat mana dia pergi. Tak. Kat mana keluar zai? Ramza. Keluar kat mana? Macam mana kita nak tahu huruf tu? Kita dah selalu bagi tahu dah. Kalau nak tahu huruf zai buat macam mana? Tak apa. Kalau kita nak kenal huruf zai keluar dekat mana, kita datangkan huruf alif, kita naikkan dia baris atas ke baris depan ataupun baris bawah. So kita bunyikan dia az, iz, uz. Cuba sebut. Az, iz, uz. Okey, keluar dekat mana zai, Kemal? Lepas sebut az, rasa lidah pergi kat mana? Ke langit. Aduh. Gigi bawah, betul. Hujung lidah jumpa gigi bawah. Az, iz, uz. Yang ni kena muncung lah pasal dia baris dia uz. Kena gigit lidah ke tak kena gigit lidah? Tak payah. Kalau kita gigit lidah jadi huruf zal. Az, iz, uz. Itu huruf zal. Sekarang kita jumpa huruf. Barakallahu fiik. Silakan Mahathir, fadal. Yasam. Mim mati bertemu. Sin keluar kat mana? Sama macam zai. Barakallahu fiik. Huruf zai, huruf sin, lagi huruf apa yang sama? Apa dia tuan? Ni dah musim teka-teka ni. Sod. So tiga tempat ni keluar sama. Sin, zai dengan sod. Beza lagi sod dia kena as. So lidah kita langgar belakang, gigi bawah. As. Cuma mulut kena as. Sebut. Barakallahu fiik. Baik, Ikmal, silakan. Jumpa tak muka surat tu? Tunjuk kat dia, Mahathir. Shin. Ada.
Hmm. Okey, syukran. Shin keluar kat mana, Kemal? Mana tu? Tunjuk tak jadi tu. Bawah lidah. Bawah langit. Sebut ash. Ish. Ush. Keluar kat mana, Shin? Lidah dah betul dah. Tengah ke? Depan ke belakang? Pangkal. Tengah, okey. Tengah lidah pergi mana? Tadi dah kena jawapan yang tadi tu. Langgar lela langit. Itulah tempat keluar huruf Shin. So tak ada kena-mengena dengan Shin. Shin. Naik atas. Okey, silakan Abang Zul. Oh, ke bawah sekali. Okey, boleh. Ingat ni atas balik. Okey, mim mati bertemu. Ba. Ya, betul. Okey, ya keluar kat mana? Sama macam tadi. Ya keluar kat mana? Ai, ui. Keluar kat mana? Ya. Tengah lidah, langgar. Dia langit atas. Barakallahu fiik. Okey, Abang Zul, Baridwan naik atas. Okey, syukran. Huruf waw keluar dekat muncung. So dia melibatkan bibir. Syahir. Liqa. Tamhida. Okey, ni mim mati bertemu. Okey, Syahir satu lagi, hati-hati dengan cara lepas bunyi. So jangan baca kum. Hati-hati. Liqa'a yaumikum hadza. Sebut. Ramai-ramai. 1, 2, 3. Liqa'a yaumikum hadza. Kak Noh. Zir tu tebal ke nipis? Kenapa bunyi zir? Zir. Nun, mim mati bertemu? Nun kan? Nun. So nun pun huruf apa? Huruf nun. Macam mana nak sebut? Bibir ke, lidah ke, tengkok ke? Langit tengah. Hujung lidah, langgar langit bahagian depan. Kat belakang gigi arnab. Baik, Kemal habiskan yang atas sekali. Huruf lam, mim mati bertemu lam. Sila Kemal. Baik, jadi dekat sini apa yang kita perasan, setiap kali mim mati bertemu dengan 26 huruf ni, yang berlaku adalah jelas, terang, nyata. So saya syukur semua diberi kefahaman, insya-Allah. Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan, Tuhan bagi faham. Beruntunglah mereka yang hadir pada malam ni, walaupun perbincangan hanya sebatas mim mati bertemu dengan huruf-huruf izhar syafawi. Jadi ingat, sebagai kesimpulan sebelum kita baca Quran, bila mim mati bertemu dengan ba, hukum dia iqlab. Iqlab hanya nun dan juga tanwin. So kalau mim mati bertemu ba, ikhfa. Kalau mim mati bertemu mim, idgham syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan 26 huruf, izhar syafawi. So ingat, kalau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, dia akan hanya pergi kepada 3 hukum sahaja. Ikhfa, idgham, izhar. Settle. Alhamdulillah. Jom kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita sambung pada muka surat 66. Ayat yang ke-130. Okey, dah jumpa semua? Bacalah Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang pada pembacaan dan sebutan. Abang Ridwan okey duduk bawah?
Boleh insya-Allah, takut tak selesa, sakit kaki ke? Boleh insya-Allah. So kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Baik, kita baca sampai sini. Sebelum kita baca seorang-seorang, tolong baca ramai-ramai. Ayat 130 sampai 132. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Okey, Kak Noh silakan dulu. Ati, huruf ta, dia kena beza dengan ta. Dan yang kedua, tur, huruf ra kena tebal. La'allakum turhamun. Sekali lagi, wa ati. Barakallahu fiik. Baik, bezakan dalam kelas dengan bezakan bacaan di luar kelas. Dalam kelas kita dituntut untuk baca kaedahnya tahqiq. Tahqiq maksud dia bunyikan. Nanti dekat luar kelas baca tartil. Boleh faham tak Bang Zul? So kalau kat luar kita bacalah wa ati, biasa aja. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Asal bunyi. Betul dah. Tinggal lagi dalam kelas bunyikan supaya kita semua dapat bezakan bunyi ta, bunyi ta. Bunyi apa satu lagi? Dal. Kan adik-beradik kan, depa tu tempat keluar sama. Barakallahu fi, bagus bacaan. Syahis, tafadhal. La ta'kulur riba.
Riba panjang. Hmm. 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 Wa'a. Turhamun. Lafzul jalalah, nama Allah memang kita kena sebut tebal, tapi ha tu kita kena ingat dia huruf nipis. So jangan kita baca wa ati'ullaha, dia bukan ho, dia ha. Yang tebal pada lamnya. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Sekali lagi Syekh. War rasula sin kasusur sad war rasula sin. Hati-hati nak keluarkan sad dengan sin. Sad dia kena tebal, sin dia kena nipis. Baik, sebelum kita tadabbur, sekali lagi ramai-ramai baca 3 ayat ini. 1 2 3. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. Baik, saya baca seorang-seorang lepas tu kita tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Baik, kita ambil manfaat daripada pembacaan dan dia berupa terjemahan, bukan tafsiran. Kalau nak baca tafsir, kita kena buka pada kitab-kitab tafsir. Tinggal lagi sekarang kita ambil manfaat. Bila kita balik rumah, orang tanya tadi pergi mana? Kita kata kita pergi belajar Quran. Ayat apa yang kau baca, kita boleh terangkan. So ayat apa kita baca pada malam ini? Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, saat engkau mendengar lantunan Ya ayyuhalladzina amanu, pasangkan telingamu. Saat engkau membaca Ya ayyuhalladzina amanu, boleh jadi engkau menjadi orang yang sa'id, boleh menjadi engkau orang yang syaqi. Sama ada engkau menjadi orang bahagia, sama ada engkau jadi orang celaka. Sebab tu bila dengar Ya ayyuhalladzina amanu, bukan duk diam, buat tak reti. La. Sebab bila Allah Ta'ala sebut Ya ayyuhalladzina amanu, Tuhan nak sampaikan benda yang sangat-sangat penting. Apa isi yang penting dalam ayat ni? La ta'kulur, tak usah makan riba. So ayat pada malam ni, jangan makan riba. Dan Allah Ta'ala cerita riba tu apa benda? Ad'afan mudha'afah. Dia adalah apa ya? Ad'afan mudha'afah, gandaan atas gandaan lagi. So maksudnya, kita bagi pinjam kat orang RM10, kita minta pulang RM5. Lewat bayar lagi, tambah lagi RM5. Lewat bayar lagi, tambah lagi RM5. Maksudnya ganda atas ganda. Itu sifat riba. Dalam agama, Allah Ta'ala suruh kita buat 2 benda saja. Tolong ataupun sedekah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah atas kebaikan dan juga ketakwaan. Bila kita tolong orang, nah RM10 aku tolong.
Maksudnya kita sedang melakukan kebaikan atas urusan takwa. Tapi boleh tak tolong orang atas kejahatan Kak Noh? Boleh tak? Dia kata tolonglah, aku memerlukan sangat RM10 ni. So kita pun memang nak bagilah Syekh. Kita tanya, nak buat apa RM10 tu? Dia pun mengatakan, pasal aku nak beli nombor ekor. Boleh tolong tak Ikmal? Walaupun tolonglah, aku dah tahu nombor mana ni mesti kena. Kalau kata kena, aku mesti bagi kat hang half. Oh, tak bagi separuh, tak bagi suku. Separuh. Boleh tolong tak orang macam tu? Tuhan kata, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kau menolong atas kejahatan dan juga persengketaan. Jangan kau menolong atas sebuah hal dosa dan juga persengketaan. So dalam ayat ni Tuhan pesan kita jangan makan riba. Walaupun kita ada duit, buat dua benda. Sama ada kita tolong ataupun kita sedekah. Sebab tu Tuhan kata banyak, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Banyak sekali ayat dalam Quran Allah Taala kata, wahai orang-orang beriman, anfiqu, bagilah infak. Infak beza apa dengan sedekah? Mahathir? Eti, sedekah dengan infak beza apa? Kak Noh, bismillah. Infak apa? Tak dengar. Pahala berjalan, kalau sedekah tak jalan pahala. Jalan juga. So beza dia dekat mana? Sedekah tak semestinya dengan duit. Infak kebiasaannya mesti dengan, sebab tu Nabi kata ibtisamuka li akhika sada. Senyumanmu di hadapan wajah temanmu itu pakai duit tak senyum? Tak pakai. Ya. Nabi sahih. Tak, memang mengubah lafaz menjadi dengan niat. Sebab itu memang khususiat untuk ahlul bait. Mereka tak boleh terima, semacam yang kita belajar dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, saat Salman Al-Farisi bawa dulang berisi buah dekat depan Nabi. Nabi tanya, "Ma hadza ya Salman?" Benda apa ni wahai Salman? "Hadhihi sadaqatun laka." Ini adalah sedekah untuk engkau wahai Rasul. Maka Nabi kata, "Irfa'ha fa inna la na'khudz as-sadaqah." Angkat kembalilah wahai Salman sebab kami tak boleh terima sedekah. Hari besok Salman bawa, Nabi tanya, "Ma hadza ya Salman?" Ni benda apa pula Salman? "Hadhihi hadiyatun laka." Ni hadiah untuk engkau wahai Rasul. Nabi pun kata kepada para sahabat, "Ubsut aydiyakum." Panjang-panjangkan tangan kalian. Maksudnya sekarang ambil makan. So kalau tanya tentang sedekah ataupun hadiah hanya untuk ahlul bait khusus. So depa tak boleh terima sedekah. Sebab lafaz Allah Taala alam, sebab sedekah ini juga mirip-mirip dengan zakat. Sebab dalam Quran Allah Taala kata innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan semacamnya. Wal muallafati qulubuhum wal muallafati qulubahum. Ya Allah Taala kata zakat itu hanya untuk 8 kumpulan, betul? Untuk orang susah, untuk orang fakir, untuk orang yang dijinakkan hatinya, untuk wal amilina 'alaiha, orang yang jadi amil dan begitu seterusnya. Sebab lafaz sedekah tu juga kadang-kadang bawa maksud zakat. Nabi terima zakat tak abang? Nabi tak terima zakat. Seakan-akan. So zakat, takut sedekah tu berupa zakat. Wallah Ta'ala a'lam. Baik, jadi untuk orang beriman macam kita, jangan makan riba. Apa yang kita nak kena buat? Bantu orang dalam kondisi bantu ataupun infak. So kalau kita bagi pinjam kat member kita RM10, kita niatlah antara salah satu tu. Kalau nak bagi hutang tu cerita lain lah. Bagi hutang betul-betul lah. Tapi kalau rasa nak bantu lah. Ataupun nak infak itu yang lebih baik. Baik, sekarang Allah Ta'ala kata wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah dan takwalah engkau kepada Allah, moga-moga engkau berjaya. Dan ciri-ciri orang berjaya dia tak makan riba, jelas pada ayat ini. Dan Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita supaya takut kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu lagi, dengan jalan kita tak takut kepada Allah, kita akan dimasukkan dalam neraka. Dan ayat 131 Tuhan kata wattaqun nar. Takutlah engkau kepada neraka yang mana allati uiddat lil kafirin. Neraka diredikan untuk siapa? Orang kafir. Jadi jelaslah, siapa tak takwa pada Allah, tempat dia dalam neraka. Dan orang yang masuk neraka confirm orang kafir. Orang kafir maksud dia apa Kak Noh? Orang apa iman? Orang bukan Islam kan. Sebab tu Nabi kata waktu malam ada mukmin, waktu pagi dah jadi kafir. Ada orang waktu pagi jadi kafir ataupun waktu pagi jadi mukmin, waktu malam dah jadi kafir. So maksud dia kafir dekat sini tak semestinya non muslim. Kafir dekat sini artinya derhaka.
Siapa-siapa yang derhaka, baik dia Muslim ataupun tak Muslim, dia akan masuk dalam neraka. Cumanya, yang menyelamatkan dia adalah lafaz la ilaha illallah. Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa sebut la ilaha illallah, confirm masuk dalam syurga. Tapi bukan bererti masuk on the spot. Kalau dia derhaka di awal-awalnya juga, dia akan tetap diazab. Sebab tu kita kena minta dekat Allah Ta'ala, bukan setakat lidah kita sebut la ilaha illallah, tapi ucapan kita pun, tapi kita punya perbuatan, hati kita pun kena sebut, kena ada la ilaha illallah. Sebab tu kalau kita belajar akidah, kita akan tahulah syarat-syarat syahadah. Kan? La ilaha illallah, apakah yang membatalkan ucapan la ilaha illallah? Ada benda. Bukan asal sebut la ilaha illallah settle. Maksudnya dia kena ikut syarat-syarat la ilaha illallah. Itu kena tanya ustaz-ustaz tauhid lah, dia akan syarah lebih padu lagi insya-Allah. Baik, ayat terakhir, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Allah Taala kata, taatlah engkau pada Allah, taatlah engkau pada Rasul, moga-moga engkau dirahmati. Dalam hidup ni, benda yang kita paling perlukan adalah rahmat. Kita dah pernah syarah dah, rahmat terbahagi kepada dua. Satu rahmat umum, satu lagi rahmat khusus. Rahmat umum, baik dia binatang, baik dia orang kafir, baik dia awan, baik dia pokok-pokok, semua akan dapat rahmat umum. Betul? Sebab Allah Ta'ala dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Kalau Allah Ta'ala berkira walau hanya sebesar sayap nyamuk, nescaya orang kafir takkan dapat setitis air pun. Tapi disebabkan Allah Ta'ala tak anggap dunia ni sebagai benda penting pun, sia-sia kan, mata'ul ghurur, maka Allah Ta'ala bagi rahmat umum. Kalau orang kafir itu walaupun dia menipu sekalipun, hatta orang Islam kalau dia menipu, dia tak akan dapat makan dan minum. Kita tengok macam baru-baru ni Macau scam tu kan, yang baru kena tangkap baru-baru ni kan, kaya teruk macam tu, tapi dia punya kekayaan berlandaskan penipuan. Tapi sewaktu dia menipu tu, dia kena azab tak? Tak. Dia kena accident tak? Tidak. Sampai hari ni dia tak accident pun kecuali ditangkap. Tapi nak bagi tahu atas dasar penipuan, Allah bagi je. Sebab dia termasuk dalam rahmat umum. Jelas tak bang? So kalau monyet ke curi buah kat rumah kita, rahmat umum untuk dia. Di sisi kita, kita kata dia telah mencuri harta kita. Tapi dia rahmat untuk monyet tadilah, dia ambil buah pisang ke, buah apple ke. Allah Ta'ala alam. Jadi jelas dekat sini, rahmat yang kedua adalah rahmat khusus. Rahmat khusus itu sangat-sangat diperlukan oleh seorang beriman, kerana siapa sahaja yang memiliki rahmat khusus, Allah akan bagi dia dua hadiah. Iman, aman. Okay, iman dan juga aman. Sebab tu Nabi kata, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sebab orang beriman ni seluruh perkara yang berlaku dalam hidup dia baik-baik saja. Kalau dia ditimpakan dengan musibah, dia sabar. Kalau dikurniakan dengan nikmat, dia syukur. Dan Nabi kata, walaysa dzaka illa lil mu'min. Benda ni tak akan berlaku kecuali pada orang beriman. Sebab tu kita ni senantiasa kena tahu, apa sahaja kita buat, kita senantiasa duduk dalam rahmat Allah Ta'ala. Mengkala kata Allah Ta'ala tak bagi rahmat, confirm rugilah hidup kita. Hidup kita terumbang ambing, sia-sia. Sebab tu Allah Ta'ala kata, untuk kau capai rahmat aku, dua benda kau kena buat. Apa nak kena buat? Ayat terakhir tadi, ati'ullah dan juga ati'ur Rasul. Ikut je apa Allah Ta'ala suruh, ikut sahaja lorong dan juga jalan Nabi SAW, selamatlah kita insya-Allah. Kita berhenti dekat sini boleh? Kita salat isyak sama-sama insya-Allah. Dan kita tunggu kepada lepas ni kuliah Ustaz apa? Ustaz Kamilin hafizahullah taala, masya-Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.